muda, kelihatan gagah, kelihatan sihat, kelihatan bahagia, tenang dan tenteram. Ya, jadi apakah perbuatan-perbuatan baik dan soleh yang boleh kita lakukan yang sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, apa khabar? Harapan saya semuanya berada dalam keadaan tenang, bahagia, sihat dan sejahtera insya-Allah. Dan hari ini saya akan berkongsi sedikit ilmu, sedikit tambahan kepada apa yang telah pun kita tahu berkaitan dengan bagaimana zikir itu boleh menjadikan seseorang itu awet muda. Dan pasti sekali semua orang, tidak kira lelaki ataupun perempuan, ingin kelihatan muda, kelihatan gagah, kelihatan sihat, kelihatan bahagia, tenang dan tenteram. Jadi apakah perbuatan-perbuatan baik dan soleh yang boleh kita lakukan yang sekaligus secara tidak langsung memancarkan seri wajah dan juga ketenangan hati, yang sekaligus menampakkan seseorang itu sentiasa ceria, muda dan bahagia. Jadi yang pertama sekali ialah saya ingin katakan kita mesti banyak berzikir. Kerana zikir itu yang pertama menjauhkan kita daripada syaitan. Syaitan benci kepada orang yang patuh kepada Allah. Syaitan sangat benci kepada orang yang sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semakin dekat kita pada Allah melalui zikir-zikir yang kita baca, semakin itulah syaitan akan menjauhi kita. Dan orang yang dijauhkan dirinya ataupun orang yang menjauhkan dirinya daripada syaitan, otomatik zikir-zikir itu menghalang dan menjadi pendinding kepada dirinya. Sebab syaitan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia otomatik menjadi lemah bila mana manusia yang dia hasutnya itu semakin kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang pertama menjadikan kenapa seseorang yang banyak berzikir, syaitan menjauhi dan pada dirinya kelihatan seorang itu kuat dan juga muda dan bersemangat. Kemudian yang kedua ialah orang yang berzikir, Allah sentiasa ingat kepada dia. Sebab itu Allah berfirman yang mafhumnya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi bayangkan orang yang Allah sentiasa ingat pada dia, sudah pasti orang itu sentiasa Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, keceriaan hidup dan semua yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, orang yang berzikir ini dia menjadikan dirinya itu sentiasa bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ini dia seorang yang kita boleh nampak di wajah dia ada gembira, ada tenang. Sebenarnya awet muda ini bukan kita boleh ubah daripada nampak tua kepada nampak muda tiba-tiba, tidak. Nampak muda itu, nampak sihat, tenang dan bahagia itu datang daripada dalaman kita. Dan zikir itu kekuatannya menjauhkan kita daripada syaitan, mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian menjadikan Allah sentiasa ingat pada kita dan menjadikan kita orang yang sentiasa cukup dan bersyukur. Lidah yang basah kerana zikir, dia terlepas daripada berkata hal-hal yang tidak baik, yang merosakkan akal, merosakkan hati dan jiwa. Jadi bila jiwa sihat, bila akal sihat, sudah pasti orang itu kita nampak sihat. Yang keempat, orang yang berzikir ini macam mana dia jadi awet muda? Sebab dia rasa cinta dia sentiasa bertambah-tambah dan membuak-buak. Orang yang sedang bercinta, orang yang bahagia dalam rumah tangga, kita boleh nampak di wajahnya yang ceria. Dan kerana keceriaan itu kita nampak kegembiraan, dan kerana kegembiraan itu kita nampak semangat. Dan semangat itulah yang menjadikan seseorang itu nampak muda. Jadi sebab itu bila kita banyak berzikir,
Yang keempat, kita menambahkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah hakikat orang yang bercinta dan juga dicintai. Mereka ini orang yang sangat bahagia dan kebahagiaan itu terpancar di wajah. Kemudian jangan lupa zikir itu juga membersihkan hati. Ya, kata Ibnu Taimiyah, perlunya zikir kepada hati sama seperti air diperlukan oleh seekor ikan. Ya, ikan kalau tak dapat air boleh mati. Ya, lemas, ya, tak tahu macam mana nak teruskan hidup. Begitulah manusia apabila kita sebenarnya memerlukan zikir, ya, dia adalah makanan kepada hati dan kepada jiwa. Jiwa dan hati yang cukup makan, ya, sihat, sudah pasti akan dapat dipancarkan di wajahnya kesihatan dan keceriaan itu. Dan yang keenam, zikir ini membuang kebimbangan kita. Jadi kalaulah orang yang sentiasa bimbang, ya, berkerut aja wajahnya, sentiasa tak boleh nak senyum, sentiasa fikirkan masalah, sentiasa kusut, ya, gundah gulana, macam mana nak nampak muda? Sebab itu ke arah nak merasa jiwa muda, hati muda, diri muda, semangat muda, kita kena buang kebimbangan. Macam mana nak buang kebimbangan? Sebutlah subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Bila mana kita rasa lisan kita ini ada waktunya diam dan bisu, segeralah kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan setiap kali kita rasa bosan, hati kita mungkin kosong, setiap kali itulah kita teruskan lisan kita dengan zikir subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar, insya-Allah. Yang ketujuh, orang yang banyak berzikir ini dia mendapat kebaikan di dunia. Dan bila kita kata kebaikan di dunia, sudah pastilah nampak sihat, muda, bersemangat, ceria, tenang, bahagia, tenteram, itu damai, itu adalah semuanya kebaikan. Ya, yang mana tidak baik kita tidak mahu. Kita mahu yang baik-baik sahaja. Dan kebaikan ini hanya diperolehi oleh orang yang banyak zikirnya, kerana banyak zikir itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita perlu ingat apa zikir yang kita sebut, subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Kemudian yang ke-8, ya, orang yang berzikir sentiasa mendapat ganjaran daripada Allah. Ganjaran macam mana? Kalaulah kita tahu, ya, suatu keadaan di mana sekumpulan orang miskin bertemu Rasulullah dan mengadu tentang pahala yang lebih besar bagi orang kaya dan berharta kerana mereka mampu untuk bersedekah. Jadi macam mana orang miskin? Yang mereka mengadu, orang-orang yang kaya bersolat dan berpuasa seperti kami, tapi mereka melebihi kami dalam mengerjakan haji dan umrah, ya, dan berjihad dengan harta mereka sebab mereka kaya. Rasulullah kemudian menasihatkan mereka untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali lepas solat. Kerana itulah kemampuan orang yang miskin, orang yang tidak berharta dan tidak ada kemampuan. Itu pun boleh menunjukkan yang zikir itu penting dan boleh menyamai bentuk-bentuk ibadah seperti umrah, haji dan jihad kepada orang yang tidak mampu. Jadi kalau kita tidak berharta, kita tidak boleh mengerjakan haji, mengerjakan umrah sebagaimana orang berharta, dan kita rasa gundah gulana sampai bila kita tidak boleh menyamai ibadah-ibadah orang yang kaya dan berharta, jangan bimbang. Kerana zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali selepas solat itu bukan sahaja menjadikan kita tenang, bahagia dan awet muda, tetapi juga menyamai pahala-pahala seperti kita mengerjakan umrah, haji, jihad dan sebagainya, dengan syarat kita memang orang yang tidak mampu. Ya, kemudian kita mendapat kebaikan di akhirat. Saudara-saudara sekalian, apa lagi kebaikan yang kita mahu di dunia ini melainkan kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan untuk hidup kita yang kekal selama-lamanya, iaitu di akhirat. Dan mendapat kebaikan di akhirat itu adalah tujuan dalam kehidupan kita. Dan zikir itu menjadikan kita orang yang insya-Allah mendapat kebaikan di akhirat. Ya, jadi selain kita fokus kepada awet muda, kita fokus kepada sihat dan bahagia, kita kena ingat juga
bahawa zikir ini sesungguhnya banyak memberi kebaikan kepada diri kita dan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan syurgalah tempatnya. Dan yang kita bincangkan pada hari ini ialah kekuatan zikir untuk membawa kesan, memberi kesan kepada diri kita supaya sentiasa nampak muda, nampak ceria, nampak bahagia, nampak sihat, tenteram, aman dan damai dalam kehidupan, insya-Allah. Jadi selepas ini yang perlu kita lakukan ialah banyakkan berzikir, ya. Carilah kelapangan masa, carilah hati yang bahagia yang sentiasa boleh dibasahi dengan lisan yang sentiasa berzikir. Mulakan pada diri sendiri dan kita biasakan dalam rumah tangga, melibatkan semua ahli keluarga. Mudah-mudahan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang sentiasa bersemangat, insya-Allah. Sehingga itu kita bertemu lagi di waktu yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.